Cuma setara saya melihat agak menariknya perbincangan hari ini apabila Presiden MCA masih lagi membicarakan soal telur. Sedangkan telur di pasar raya dah banyak, dah tak ada masalah, dan harga pun nampak gayanya ada pengurangan. Cuma yang kita harapkan agar Kementerian Perdagangan dalam negeri dan awak pengguna memastikan kawalan harga. Artinya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sudah hampir selesai lah dalam menjelang hadirnya bulan Ramadan, musim-musim perayaan. Artinya bekalan telur nampak macam cukup. Mudah-mudahan berterusan begitu. Tapi hari ini bila Menteri Datuk Seri Wee Ka Siong mendedahkan di Parlimen, ini yang menggusarkan kita bahawa seolah ada campur tangan orang luar yang mahu menggugat tentang keselamatan setiap ahli Parlimen. Kerana Datuk Wee Ka Siong mendedahkan dalam sidang hari ini tentang surat rasmi yang dihantar kepadanya oleh Speaker Dewan Rakyat. Surat tersebut adalah pengesahan bahawa setiap ahli Parlimen mempunyai imuniti. Memang pun saudara, setiap ahli Parlimen mereka bebas bercakap apa pun. Tidak boleh diambil tindakan kecuali sesuatu yang menyentuh soal raja-raja Melayu ataupun salah satu kes yang sedang dibicarakan di mahkamah. Itu tak boleh sentuh. Tapi dia nak bercakap apa pun, tak boleh siapa pun ambil tindakan undang-undang. Sebab itu ada imuniti sebagai wakil rakyat. Cuma bila saja Datuk Wee Ka Siong mengatakan bahawa berhubung tentang pendedahannya di Parlimen, dia kata yang saya bangkitkan bertanya pada Menteri Pertanian, Mamat Sabu, berhubung dengan syarikat mana yang diberi kesempatan atau beri permit untuk mengimport telur dari India. Tiba-tiba katanya dia disaman oleh pemilik syarikat tersebut. Jadi keadaan begitulah yang menimbulkan kegusaran kita katanya. Dan bila surat daripada speaker tu dihantar kepada beliau, sepatutnya benda ni ditamatkan begitu saja. Tetapi Datuk Seri Wee Ka Siong selaku ahli Parlimen Air Hitam, dia mengatakan bahawa pagi tadi katanya dia menerima panggilan daripada Dipak Jakasan. Apakah Dipak ini pemilik syarikat yang diberi kesempatan mengimport telur? Wallahu a'lam bisawab. Saudara, macam mana pula hubungan baik dia dengan Datuk Seri Mamat Sabu? Pun persoalannya. Tapi bila Dipak menghubunginya mengatakan, dia kata marilah kita selesaikan permasalahan ini di luar mahkamah. Artinya prosiding mahkamah seolah mahu diambil. Ini yang membuatkan Datuk Wee Ka Siong mempersoalkan tindakan tersebut. Kerana setiap ahli-ahli Parlimen mereka mempunyai kekebalan daripada sembarang tindakan ataupun dipersoalkan. Soal kita nak balun, kita boleh balun, tak ada masalah saudara. Kenyataan-kenyataannya, tapi tak boleh ambil tindakan undang-undang. Jadi perlu diingat bahawa Datuk Seri Wee Ka Siong telah pun disaman oleh syarikat. Katanya milik Dipak. Tak tahulah kita. Kalau bukan milik Dipak, perlu apa Dipak ni kelang kabut nak buat saman dan sebagainya. Ini keadaan. Dan saudara Datuk Seri Mat Sabu perlu menjelaskan. Rakyat nak tahu Mamat, apa hubungannya dengan Mamat. Sebab kalau nama Dipak Jakisan ni tak silap saya, ada berhubung kait dengan usaha-usaha dulu nak menjatuhkan Datuk Seri Najib. Udah pula berhubung kait lagi. Jangan sampai orang merasakan itu sebagai hadiah politik. Jadi persoalannya sekarang ni, apakah diorang ni faham tentang perjalanan Parlimen? Janganlah merasakan baik dengan menteri, mereka boleh melakukan apa saja. Tak boleh disentuh. Bila disentuh dalam Parlimen, nak ambil tindakan undang-undang. Tak betul lah. Itu keadaannya sekarang. Lebih, hari ini juga nampak-nampak gayanya menteri komuniti yang lalu. Kalau saya tengok tu, ini macam isu tentang Mak Lampir. Datuk Seri Zaidah. Kerana hari ini ahli Parlimen Seputih, itu Nyonya Teresa Kok, ahli Parlimen Seputih, dia membangkitkan isu yang mendedahkan bahawa penerbitan buku berjudul Mari Kenali Sawit yang diedarkan di sekolah-sekolah adalah pada harga yang tidak masuk akal. Katanya sampai 4 juta. Kos untuk mencetak buku tersebut sampai 4 juta. Saya sebagai orang terlibat dalam dunia penerbitan, saya kata takkan mahal sangat. Ini yang dilakukan. Jadi buku tersebut katanya macam mana boleh berharga antara RM13.30 dan RM19.30. Itu upah cetaknya, bukan jualan. Jualan buku mungkin harga mahal, tetapi bagi saya lah kalau RM19 tu tinggi tu.
Dan ini kontrak kerajaan. Dan maka Nyonya Teresa minta supaya SPRM juga perlu mengkaji. Tengok kalau ada elemen nampak gaya yang sekarang, lepas satu terdedah. Sebab itu saya katakan mereka sudah mula miang untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Satu demi satu akan terbongkar. Dan nak minta tolong daripada Perdana Menteri kata, aku tidak akan campur tangan. Saudara Azhara, dia tak ada tu. Saudara Azhara Dina, dia kata dia bukan adik kesayangan Kak Ros. Tak ada. Ada pembalahan tu. Itu keadaannya. Saudara Firdaus Kek Syak, dia kata tim Dr. Mahathir tu terpulang, saya tak nak campur, saudara. Itu urusan ini SPRM. Sesatlah. Kalau ada berlaku kepincangan, wang rakyat dibazirkan, kita sebagai warga Cita Damai mengalu-alukan sebarang tindakan. Dan hari ini juga Parlimen dijelaskan bahawa kerajaan tidak boleh membatalkan sebarang kontrak pengimportan beras ke negara ini secara unilateral kerana ia perlu mengambil kira obligasi sosial yang dipersetujui dengan padi beras nasional, itu Bernas. Dalam keadaan begini, saudara, pengimport padi ini macam soal terpelihara kerana setelah mereka diberikan permit, sepatutnya mereka mesti memenuhi gudang-gudang padi dan harga padi dikawal sebaik mungkin. Itu saja yang dijelaskan oleh Fong Hin selaku Timbalan Menteri Pertanian. Jadi kita dijelaskan bahawa kos yang perlu ditanggung oleh Bernas untuk menyambung pelaksanaan obligasi ini secara langsung atau tidak langsung sebanyak 3.22 bilion dari jumlah 1.85 bilion membabitkan petani, manakala 1.37 bilion kepada industri dan pengguna. Jadi beras ni saudara adalah makanan, memangnya makanan keperluan kita. Sebab itu dia tak boleh nak batalkan kontrak begitu saja. Tapi telur boleh, tak ada masalah. Bila syarikat sebut saman ahli parlimen, bagi saya kata merasa sudah pun mencari masalah. Tidak mungkin lagi kerajaan akan mengizinkan syarikat sebut untuk terlibat dalam sebarang tender masa akan datang. Jangan cari penyakit. Orang sepatutnya bila apa dah bangkit di parlimen, diam ajalah. Ataupun pergi jumpa diam-diam, kata YB, ni saya, syarikat saya, ini keadaan jelas lah. Tapi tiba-tiba ambil tindakan saman seolah kamu ada mempunyai immunity pula. Itu keadaan, saudara. Sesuatu yang agak menggembirakan saya apabila Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau mahu supaya sumbangan tunai rahmah STR perlulah dibayar selewat-lewatnya pada pertengahan bulan Ramadan, katanya. Ia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata STR, bayaran sumbangan tunai rahmah bagi fasa 2 diselesaikan pada pertengahan Ramadan dan sekurang-kurangnya awal April sebelum sambutan Aidilfitri. Itu kenyataan beliau. Pihaknya telah pun mengarahkan pegawai di Kementerian Kewangan untuk melaksanakan. Kerana katanya dia telah pun beritahu pegawai dan agensi terlibat supaya meringankan beban mereka dengan bantuan STR fasa 2 yang harus diselesaikan pada pertengahan Ramadan atau awal April. InsyaAllah 2 minggu sebelum raya kita akan keluarkan fasa 2 untuk golongan B40 untuk mendapatkan STR masing-masing. Itulah yang mampu dilakukan oleh kerajaan yang masih dalam keadaan yang sukar kerana hutang sejumlah 1.5 triliun yang diwarisi olehnya. Sebab itu saya katakan, kalau anda nak marah pun sabar dulu. Kita tunggu dulu. Sebab lagi nak mari lagi untuk kita mengkaji apa yang telah dilakukan, apa yang telah dilaksanakan, sejauh mana kerajaan menyantuni masalah rakyat, saudara. Katanya ada perincian. Contohnya macam isi rumah yang punya 5 anak atau 3 anak dengan kadar tambahan yang penting itu untuk miskin tegar, tambahan sejumlah RM600 akan diberi. Untuk bapa, untuk BKM pula, ibu bapa tunggal mempunyai anak dan warga emas RM500, dan untuk ibu bapa tunggal dan untuk warga emas sebanyak RM300. Itulah pasal-pasal yang akan ditambah dalam pemberian STR. Dan ini menyangkut semua pihak. Bukan hanya golongan tertentu, semua rakyat. Dan penglibatannya, jumlahnya setakat ini katanya setakat 13 Mac seramai 320,103 orang telah pun mendaftar
untuk mendapat bantuan tersebut. Jadi saya rasakan jangan nak marah sama ada anda dari golongan buruh ke ataupun golongan OKU ke golongan ibu tunggal ke, mendaftar segera. Sebab bayaran itu akan dibayar. Sebab itu saya menyatakan ada banyak bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan perpaduan yang bermatlamat untuk menyantuni rakyat. Bukan boleh spesifik. Saudara. Jadi sama ada bekas tentera ke, kaki tangan kerajaan yang pencen ke, semua dicantum untuk menerima STR. Iaitu STR ni adalah sumbangan tunai rahmah. Bersama-samalah kita lihat, kita santuni. Jangan nak marah tentu pasal, saudara. Saya melihat dalam keadaan begini, kita baliklah pula sedikit tentang apa yang berlaku dalam UMNO. Saya dah selesaikan tadi tentang isu dalam masa 1 hari Datuk Anwar Ibrahim berjaya menaikkan pangkat apa ni? Pangkat ratusan staf JAKIM yang diabaikan semasa 33 bulan. Saudara Saiful, saya tak tahu persoalan ni, mungkin besok saya dapat tahu, saya akan jelaskan. Saudara, Saudara Azminuddin, dia kata ingatkan teman saja yang lewat, katanya. SPN terpaksa sekarang ni menambah lebih kaki tangan sebabkan kerana terlalu banyak kes. Itu pun satu hal juga rasanya. Tapi saya yakinlah SPRM ni kalau dah dia buka file tu, jangan tunggulah. Elok lebih baik serah diri je lah. Saudara, bagi saya keadaannya, saya melihat itu gambaran pada negara kita soal SPRM, pencegahan rasuah, soal ekonomi, bagaimana pimpinan hari ini mau menangani. Kena ingat, saudara, kita tak boleh memikirkan diri kita saja. Sebab apa yang berlaku sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinannya dalam kerajaan perpaduan, beliau mewarisi hutang sejumlah 1.5 triliun. Itu keadaan. Dan dalam pemilihan bajet ini disantuni semua pihak. Semua yang dia tergolong dalam BIM 40. Tidak ada orang yang dianggap sebagai kumpulan yang special. Maksudnya bekas tentera special, tak boleh begitu, saudara. Ataupun orang yang cacat, tak boleh. Semua rakyat sama rata, bila nak beri sama rata. Jangan ada pengecualian. Kita pun mahu begitulah, saudara. Kita adalah warga cinta damai. Terima kasihlah anda kata saya pemudik. saya menyatakan yang benar. Saudara, mungkin saudara marah pada saya. Tapi saya nak bagi tahu, satu demi satu fail akan terselongkar. Saya dipahamkan. Mungkin ujung bulan, ujung minggu ni ada sesuatu ledakan. Mungkin. Tak tahulah. Saudara jaket biru, dia kata harap-harap PAS keluar dah Perikatan Nasional. Pun mungkin terpulang kepada mereka, saudara. Baik, saudara.